اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 54. Muka surat 54, baris atas sekali. Baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ia manusia, dan ia ni kembali kepada manusia ataupun kembali kepada hakikat dirinya, hakikat diri seseorang manusia. Dan ia manusia pada antara demikian itu, pada antara demikian itu, demikian permulaan manusia dan kesudahan manusia menanggung akan tahi. Dan ia manusia ataupun ia kembali pada hakikat dirinya, hakikat diri seorang manusia pada antara demikian itu, pada antara permulaannya, permulaan manusia dan kesudahannya, kesudahan manusia itu menanggung akan tahi. Ini sambungan obat untuk menghilangkan sifat hati membesarkan diri. Sifat hati membesarkan diri ini sifat hati yang mana sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Membesarkan diri, takabur, adalah sebesar-besar maksiat yang tersembunyi, yang mana maksiat yang pertama di langit adalah takabur. Itu maksiat yang pertama di langit. Maksiat yang pertama di bumi adalah hasad, Qabil kepada Habil, dan juga bakhil. Itu maksiat yang pertama di bumi. Maksiat yang pertama di langit adalah takabur. Takabur iblis kerana dengan Nabi Adam alaihi salam. Itu maksiat yang pertama di langit. Yang mana takabur ini kalau kita letak kok sifat iblis. Takabur sifat iblis. Mana kalau kita sebut secara kasar kok, orang yang takabur ni manusia yang berhati iblis. Kita biasanya manusia yang berhati syaitan tau. Manusia yang berhati syaitan ni jahat sangat-sangat tu lah. Hak bunuh orang tu kan. Hak penjenayah dia panggil apa? Hak sadis. Faham sadis? Sadis tau. Penjenayah yang tidak berperi kemanusiaan. Dia bunuh orang, bunuh budak.
kita kata manusia yang berhati syaitan. Manusia yang berhati syaitan. Itulah seumpama tu. Tapi orang yang hatinya bersifat dengan takabur, manusia yang hatinya iblis. Samalah. Sebab apa? Takabur dosa yang amat besar. Dosa yang sangat besar. Kenapa? Kerana terkandung di bawah takabur itu terdahulunya 3 kekejian yang besar pula. Takabur ini dosa yang amat besar hingga tiada masuk syurga mereka yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi daripadanya membesarkan diri. Kemudian di bawah takabur ni pula ada 3 macam daripada kekejian yang besar. 3 ni kekejian yang besar dah. Ketiga-tiga ni duduk di bawah takabur. Yang kita bicara dalam terdahulunya. Jadi macam mana nak menghilangkan sifat takabur? Yang mana di antara kekejian yang besar takabur ini adalah tolak kebenaran dan menghina akan manusia. Itulah takabur iblis Azazil. Tolak kebenaran yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghina akan manusia, menghina akan Nabi Adam alaihissalam yang dijadikan daripada tanah. Tolak kebenaran. Itu takabur, kekejian yang besar. Terkadang jelah sama ada orang yang mengajar, sama ada orang yang belajar, siapa samalah. Kerana takabur akan tolak kebenaran. Perkara sebenar tapi tak akan turut. Komanglah kita orang mengajar. Komanglah kita orang belajar lama. Kita orang tua. Kita dikenali orang yang orang lebay lah contohnya. Tiba-tiba ditegur oleh seseorang tu pula orang baru-baru laginya. Orang yang baru, kita orang lama dah ni. Kita duduk masjid ni lama dah. Dan kita pula orang yang berperanan besar di masjid contohnya. Tiba-tiba mari orang baru je nitah di masjid. Tiba-tiba dia tegur kesalahan yang kita lakukan. Dia siapa? Kita siapa? Padahal apa yang ditegur tu perkara yang sebenar. Tetapi apabila sombong akan tolak kebenaran dan akan hina manusia. Kamu siapa? Baru je mari masjid. Pandai-pandai dah nak tegur kita orang lama mana di masjid ni. Walahal apa yang ditegur tu sebenar ke tak sebenar? Sebenar tak sebenar pun dia akan tolak. Sebab apa? Kerana sombong, membesarkan diri. Ni kekejian yang besar yang terkandung di bawah takabur. Pada ni, kalaulah seseorang mana hatinya takabur, samalah siapa, orang yang mengajar ke, orang yang belajar ke, orang yang diberi tugas untuk mengatur tempat ibadah masjid contohnya, tiba-tiba bersifat dengan sifat takabur, akhir tolak kebenaran, ni akan huru-hara lah. Bila tolak kebenaran, jadi iblis lah jawapan dia. Iblis tolak kebenaran dan menghina Nabi Adam AS. Ni nak kena jaga molek lah kita semua. Sama je lah. Ini ujian yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Orang mengajar, orang belajar, orang yang diberi amanah untuk mengatur tempat ibadah, masjid, surau, madrasah. Kalau jenis sombong, tak dengar nasihat, tak dengar pandangan-pandangan yang lain, ni tak akan ke mana lah. Akan jadi permusuhan, perkelahian di tempat ibadah. Kerana apa? Kerana diterajui oleh orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang membesarkan diri. Orang berilmu membesarkan diri, kekejian. Orang jahil lepas tu membesarkan diri pula di tempat ibadah, lagi berat.
Orang berilmu membesarkan, itu kekejian. Tapi kalau orang jahil, diserah tugas di tempat ibadah, tiba-tiba sombong pula, habis cerita lah. Orang yang kaya sombong, kekejian. Miskin dianya tapi sombong, ni payah nak kira. Bukan kata orang yang kaya sombongnya baik, bukan. Tapi kalau orang yang miskin lepas tu sombong pula, nak ceritalah tu. Ada ni. Kalau orang berilmu sombong tu kekejian, orang jahil diberi tugas untuk mengatur masjid contohnya, tapi dia sombong pula dengan kejahilan dia tu. Allah susah. Hak jenis sombong seumpama ni bukan kata ahli jemaah biasa-biasa. Nasihat bagi pandangan. Orang yang dijemput untuk tazkirah, bagi pandangan, jebeh di dia je. Mari sekali buat tazkirah, pandai-pandai nak nasihat kita. Kita siapa? Dia jahil pun, dia jahil, tak ada ilmu pun. Ni payah lah, pandai ni. Jadi daripada kekejian takabur tadi tu, berlaku bagai-bagai kekejian kerosakan yang lain, yang umbi atasnya adalah membesarkan diri, iaitu takabur. Ni kena faham molek apa ditakabur dahulu. Kena faham molek antara ujub, azamah dan takabur. Kita dahulu kan, satunya ujub, satunya azamah, satunya takabur. Kita terjemah dengan membesarkan diri. Tapi kita lebih paluk sebut takabur daripada membesarkan diri. Takabur bahasa Arab, tapi dah kita sebut takabur. Takabur pun sudah menjadi bahasa Melayu, sudah menjadi bahasa Malaysia takabur ni. Jadi lebih serasi sebut takabur berbanding dengan bahasa hak asalnya membesarkan diri. Takabur, sombong, apa lagi? Ego, gong, apa lagi? Meta ke dah? Gong, meta. Ya tau. Ego tu bahasa standard. Kita katakan kok gong lah. Ramai duduk gong ni. Tapi tu gong lain tu. Hak kampung gong tu dia gong banggu tau. Gong dengan makna banggu. Hak kampung di Terengganu banyak gong kan. Hak tu bukan gong sombong tu. Hak tu gong sama dengan banggu. Gong, banggu, bukit. Gitu tau. Bukan gitu. Dia ada gong, dia ada banggu, dia ada bukit. Gong dengan banggu apa beza? Gong rendah sikit, banggu tinggi sikit ke mana? Bukit tinggi lagi. Kan kalau dulu kan, rumah dia mana? Rumah dia nu atas gong. Ada atas gong. Cakap dah gitu. Saya ingat masa duduk kampung di kampung Bari Besar tu, dia ada orang duduk patah, duduk darat. Patah darat tu lah ada tengah tu atas gong dia panggil. Hak duduk biar patah lah. Dululah sekarang tak ada. Dah duduk biar patah tu. Biar patah, lepas tu duduk darat tu, lepas tu ada duduk atas gong dia panggil. Mana gong ni dia ada naik tinggi sikit. Rumah dia mana? Rumah dia tu atas gong. Atas gong dia panggil. Tu gong lain. Tapi tu orang Terengganu sebut gong ni sombong ya juga. Mana kena tengok ayat lah. Kena tengok ayat tu. Perkataan gong lah, tapi apa maksud gong di situ tengok pada ayat. Gong, meta, apa lagi? Tapi kita hak tengok takabur. Orang yang sombong, sombong, takabur. Jadi macam mana nak menghilangkan akan sifat takabur? Menghilang di sini dengan bahawa kita kena kawal hati kita. Nak hilang sepenuhnya, terpelihara hati kita sepenuhnya sampai maqam aulia. Sampai maqam aulia, pilihan Allah Subhanahu wa taala, barulah hatinya mahfuz,
terpelihara. Sebab apa? Sebab pandangan mata kasar melihat apa sekalipun, melihat yang lebih, melihat yang kurang, melihat yang baik, melihat yang jahat, di basirah mereka hanyalah af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di kita bila lihat perkara yang lebih, perkara yang kurang, mata kita melihat perkara lebih, mata kita melihat perkara yang kurang, hati kita pun samalah. Hati kita memandang akan perkara lebih dan hati kita memandang akan perkara yang kurang. Di hati kita terhijab daripada af'alullah, terdinding daripada kesemua itu adalah af'alullah. Perkara lebih apa, perkara lebih ke, perkara kurang ke, semuanya qada dan qadar. Kita berpegang tapi hati kita terhijab sebab kita banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mata kita pandang hak lebih, hati kita pun lebih tu adalah seseorang. Bila kita pandang hak kurang, hati kita pun kurang tu seseorang. Bukan lebih, kurang adalah af'alullah. Bukan lebih, kurang tu qada dan qada Allah. Pegangan tak kosek dah. Pegangan tak gerak dah. Itu semua af'alullah. Itu semua qada dan qada Allah. Ni cerita basirah kita. Bila basar, mata lendai tengok perkara lebih, perkara kurang, mata hati kita lebih ataupun kurang ada seseorang. Tapi di pegangan kitanya, lebih kurang seseorang adalah af'alullah, tu pegangan. Lebih kurang seseorang adalah qada dan qadar, itu pegangan. Macam sebut tadilah, hak tu tak bicara dah, hak tu kemas dah. Tapi di basirah kita tidak ada. Di basirah kita, basar memandang kepada seseorang yang lebih yang kurang, basirah kita pun seseorang lah. Bila memandang seseorang lebih kurang contohnya, maka diujilah hati kita akan kesombongan. Kena jaga semua lah. Faham? Mata kita melihat perkara yang baik, mata kita melihat perkara yang jahat. Baik jahat adalah seseorang. Pegangan kitanya baik jahat af'alullah. Baik jahat adalah qada dan qada Allah, tu pegangan. Tapi basirah kita baik jahat adalah seseorang. Maka bila tengok seseorang melakukan perkara jahat, maka di basirah kita seseorang lah. Kemudian kita yang boleh buat baik sikit sebanyak ni, kitalah yang buat. Walah, kita boleh buat baik sikit sebanyak ni af'alullah, qada dan qada Allah. Tiba basirah kita tidak pandang, tidak syuhud akan af'alullah sebab kita orang awam, dosa yang banyak. Macam nak buat biar hati kita hanya memandang Allah? Itu maqam aulia, bukan sus kamu buat. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kerjaan kita. Kerjaan kitanya, kita mengaji molek, sifat takabur, kita jaga hati molek. Sebab apa? Apa yang basar mata kita memandang, di basirah kita itulah juganya. Tengok orang yang kurang, tengok orang yang miskin, tengok orang yang jahil, tengok orang yang tak ada amal. Tengok dengan basar ni, basirah kita pun orang tu lah. Hak kurang, hak miskin, hak jahil, hak tak ada amal tu orang tu lah. Maka bila hati kita memandang seseorang, maka akan diuji dengan sombong. Ujub, azamah dan sombong. Kena jagalah. Sebab tu kata nak bersih sebersih-bersihnya sampai maqam fana, maqam aulia. Di basirah tidak ada, melainkan kesemuanya adalah af'alullah. Ni tak boleh nak laku, ni tak boleh nak buat-buat. Tak sudut laku, tak sudut nyamulah. Maknanya kita duduk di ilmu amal. Ilmu amal. Ni bahagian kita. Ilmu amal. Sampai maqam aulia, mereka sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimahfuzkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak-geri mereka semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Bahagian kita dah, bahagian kitanya ilmu amal.
Ilmu kena jelas. Apa ilmunya? Apa dia sifat takabur? Biar jelas molek apa dia sifat takabur. Kemudian ilmu kena tahu. Makna takabur ni besarnya takabur. Kenapa besar sangat takabur ni? Itu ilmu. Kena tahu apa dia takabur. Hukum takabur. Takabur ni dosa yang sangat besar. Kenapa? Kerana bagai 3 kekejian takabur. Apa dia kekejian tu? Itu ilmu. Kemudian ilmu macam mana nak memberi nak untuk membersihkan hati sekadar kita orang awam lah, untuk menjaga hati kita dari sifat takabur. Ilmunya apa ni ilmu? Ni ilmu. Dan kita pun mujahadah pada amal. Jadi kita ni peringkat syariat kita ni ilmu amal, ilmu amal. Tetapi oleh kerana ujian takabur membesarkan diri, sebut membesarkan diri, sebut takabur, kucak lah kan. Kita ikut kitab membesarkan diri. Jadi ujian membesarkan diri ni sampai ke mati. Man ilmu membesarkan diri, ilmu berkaitan macam mana nak memelihara hati dan membesarkan diri. Ilmu ni kena kemas sama di hati, di ilmu kita. Kena jelas sama. Kena jelas. Mana kena sentiasa apa? Mutalaah lah. Apa sebab nak kena jaga semua ni? Sebab ujian membesarkan diri ni sampai ke mati. Ujian. Jadi ilmu kena jelas. Sebab apa? Sebab kita nak beramal. Apa beramalnya? Pelihara hati dari sifat takabur. Pelihara hati dari sifat takabur. Itu kewajipan kita. Kewajipan syariat. Ilmu amal. Ilmu amal. Kemudian Allah Ta'ala naikkan maqam di basirah kita. Itu bukan urusan kita. Itu kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biasa hodok cerita bab maqam-maqam ni, ilmu tak tahu ke mana. Amal hati sebati dengan sifat takabur. Orang cerita-cerita bab ilmu dijebeh je. Tu tahu rendah. Dijebeh je orang mengajar. Bukan kata orang mari belajar, orang mengajar pun dia mari dia tahu tahu dia kata gendoh. Lepas tu dia tu dia cakap kat belakang, dia menghina. Tapi dia cerita bab maqam. Ni balik awal ni jahil orang seumpama ni. Ni biasalah. Saya jumpa orang seumpama ni masa budak-budak lagi. Budak-budak duduk surau jepuk lahnya. Ni orang surau jepuk lah, orang mari nak alih kemari. Seorang-seorang tu berbulan-bulan baru ada sekali. Tak ada kuliah. Mari hak bunyi dah kat bawah tu. Tak siapa. Hak pesen ni belajar tak embuh. Tak embuh belajar. Orang mengajar dia lari. Sebab apa? Sombong. Tapi dia rasa dia makan tinggi. Ni kau. Kalau kita orang mengaji kok tak sedap pedulilah, senyum sudah. Senyum je, bahagian masing-masing. Dia biasa gitu. Duduk depan kerana nak berzikirlah, nak ibadatlah untuk makan isyak. Kena malang saya pun naik duduk atas meja. Rasa dah ada orang ni orang makan tinggi ni. Dia pun beralih slow dia lari. Masa tengok kita ada orang macam duduk lepas maghrib kan, duduk. Lepas tu orang ni orang jepuk suruh tazkirah masa tu. Maka duduk tazkirah. Kata dia pakat punggung slow pun lari. Apa? Dia orang makan tinggi. Tak ada apa-apa pun. Kita orang ngaji seumpama tu senyum je, budak-budak biar ada apanya. Lama tu mengajarlah kitab Pati Paridah. Maghrib adalah, isyak ada, maghrib balik lah. Tak mau mengajar, tak mau belajar tinggi. Lama-lama nampak ada duduk belakang dah. Ada dah, maghrib tu tak balik. Orang pun beritahu
Dia mula-mula je maghrib dia lari balik, isyak dia mari pulau. Tapi oleh kerana saya ni mengajar, isyak tak witi, 10 minit, 15 minit, 20 minit tu dalam tangan lah. Jadi terpaksalah dia dengar. Ajar pula kitab Pati Paridah, ajar bab pegangan. Bab pegangan ni pula pakar apa dia? Pakar kerak tu, kerak apa dia? Kerak putus apa? Kan fiqh kan. Ni salah tapi ada pandangan mazhab mengatakan tak batal semayang. Tu ingat sikit. Dia tauhid ni orang. Kerak ni kok kerak sungguh ah. Kerak sungguh. Ini bab pegangan. Lepas dia tu maghrib keluar tapi duduk luar, tak balik. Sebab apa? Dia dengar dah hujung-hujung tu. Memang dia tak mengaji, pegangan tak tahu ke mana pun. Lama-lama duduk luar mari isyak, nak masuk duduk dalam belakang lagi. Lama duduk tengah ada kitab. Tu bahagian dia. Oh, baru nak belajar ilmu akidah. Ngajar ilmu akidah je kitab Pati Paridah. Sifat 20. Ilmu hak mula-mula je, bukan ilmu tinggi-tinggi. Ada ni. Barulah disedar bahawa hak di makam tinggi itu akidah dia jahil. Ni tak pelik. Mana-mana tempat pun sama. Orang mengajar, di merendah-rendah orang mengajar, dijebeh orang mengajar, tu alim lidah, hati tak alim. Dan siapa hati alim? Mereka lah tinggi dengan Allah Ta'ala. Tapi ilmu tak ada. Orang mengajar ni alim lidah je. Hati jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa hati dekatnya? Mereka. Hak jahil tu. Ni orang sombong. Tapi sombong dalam keadaan jahil. Orang berilmu sombong pun kekejian. Orang kuat amal sombong pun kekejian. Orang jahil boleh sombong. Itu bahagian masing-masing. Jadi kena ilmu amal. Ilmu berkaitan dengan sifat takabur, ilmu berkaitan hukum takabur, ilmu berkaitan apa kekejian yang terkandung di bawah takabur, ilmu berkaitan macam mana kita nak beramal dengan bahawa memelihara hati kita bersifat takabur. Nak melihara hati bersifat takabur adalah kita kena mengetahui hakikat diri kita. Sebenar-benar diri kita ni. Hakikat diri kita yang terdahulunya, permulaan air mani yang binasa, air mani yang keji. Itu permulaan kita, bukan daripada intan beliang. Dan kesudahan kita bangkai yang keji, jadi mayat yang akhirnya akan jadi makanan ulat. Yang mana kalaulah lambat disedari, dia punya bau dia pelik nak banding dengan bangkai-bangkai binatang yang lain. Itu kesudahan kita. Permulaan kita air mani. Kesudahan kita bangkai yang keji. Itu hakikat diri kita. Dan ia manusia ataupun hakikat dirinya, diri manusia, pada antara demikian itu, antara permulaan air mani tadi dan kesudahan bangkai tadi, antara kalau kita sekarang lah menanggung akan tahi, kita pikul tahi, pada menanggung tahi, kita bawa tahi, kita ada tahi dalam perut, kita bawa tahi. Tapi walaupun banyak rongga, tapi bau dia tak keluar. Pada ni tahi dalam perut, rongganya banyak tapi baunya tak keluar. Tapi nak ceritanya sekarang ni, permulaan kita air mani, kesudahan kita bangkai yang keji. Antara permulaan dan kesudahan, mana sekarang kita menanggung tahi, kita bawa tahi. Itulah hakikat manusia, hakikat diri kita. Kita nak sambung kok mana? Dah menanggung tahi. Kita ni ikut tahi perintah. Tak ada tahi perintah. Dia perintah nak keluar. Kita nak kata macam mana?
Dok ni tengah sibuk ni, tengah penting ni. Tak ada alasan. Tak ada alasan. Kalau kita katalah kita betul-betul ni tengah mengadap raja lah kita kata. Tengah mengadap raja. Tiba-tiba tahi perintah nak keluar. Mana boleh tunggu lagi situ. Mu tahi mu siapa depan tu raja. Mu tahi je duduk diam lah, boleh. Keluar situ lah jawapan dia, lagi malu. Keluar situ. Kok mana pun kena bangun. Biarlah raja di hadapan kita pun. Sebab apa? Tu dalam tu perintah nak pergi. Boleh. Hok nak keluar sangat lah. Kalau hok rasa sikit-sikit tu boleh lah kontrol. Hok nak keluar sangat. Kalau dia kata nak keluar sangat, boleh kita tak tangguh? Dah. Mana kita sekarang bawa tahi, tunggu masa je. Tahi perintah, kita patuh pada perintah tahi. Tengah sedap tidur ke, tak kira. Mana pun kita turut perintah tahi. Itu hakikat diri kita. Dia nak sombong kok mana? Hak ilmu nak kena ada semua ni. Dan bahawasanya asal manusia ketiadaan kemudian dijadikan akan asalnya, yakni Nabi Adam AS daripada tanah. Jadi asal manusia Nabi Adam AS lah. Dan bahawasanya asal ketiadaan, dan bahawasanya manusia ni asalnya ketiadaan. Asal di sini yakni Nabi Adam AS. Nabi Adam tak ada. Kemudian dijadikan akan asalnya yakni Nabi Adam AS daripada tanah. Ni hakikat manusia. Kemudian dijadikan akan manusia sendiri daripada air mani. Asalnya Nabi Adam AS tak ada. Tuhan jadikan daripada tanah. Iblis Tuhan jadikan daripada api. Ni Iblis kata api mulia daripada tanah. Tu jadi sombong. Pada ni. Jadi manusia Tuhan jadikan daripada tanah. Yang dijadikan daripada tanah ni kena merendah diri lah. Nak sombong kalau Tuhan jadi daripada api, jadi iblis lah. Ni Tuhan jadi daripada tanah, asal Nabi Adam AS. Tiba-tiba nak sombong macam iblis yang Tuhan jadikan daripada api. Iblis sombong kerana dia Tuhan jadi daripada api. Nabi Adam dijadikan daripada tanah, kita dijadikan daripada air mani. Tiba-tiba nak sombong macam iblis yang Tuhan jadikan daripada api. Pada ni. Jadi asal Tuhan jadikan Nabi Adam daripada tanah. Tapi nak cerita api dengan tanah pula. Dia api ni jenis menjulang. Tak tetap. Hak tanah ni tetap. Ni manusia. Pada ni api kan dia naik lah kata. Naik. Tak tentu pada ni. Tak tentu. Tapi kalau tanah ni tenang je, diam je. Tu tanah. Ada. Itu manusia. Asal manusia. Tanah ni tenang je. Tak bergerak. Kalau api, dia ikut mana? Kemudian dijadikan akan dia sendiri. Ayat dia kata sendiri. Dan dijadikan akan dia akan manusia. Dan dijadikan dia akan manusia sendiri daripada air mani. Kita ni masing-masing ni daripada air mani. Kita ni masing-masing ni sendiri itu kita lah. Asal Nabi Adam AS dijadikan daripada tanah. Adapun kita ni sendiri dijadikan daripada air mani. Ni kita sendiri ni lah. Bukan kita jadi sendiri, bukan. Ni diri kita ni, diri kita. Asal Nabi Adam AS daripada tiada diadakan daripada tanah. Kemudian kita ni sendiri dijadikan daripada air mani. Ni kita sendiri.
Bukan kita jadi sendiri daripada air mani, bukan. Hak asalnya Nabi Adam AS dijadikan daripada tanah. Yang kita ni sendiri ni dijadikan daripada air mani. Ini hakikat diri kita. Kemudian daripada darah. Kemudian daripada seketul daging. Daripada air mani tu pula jadi darah. Darah ni alaqah. Kemudian daripada seketul daging. Seketul daging ni mudrah. Air mani 40 hari. Tuan jadikan alaqah, darah beku dia panggil. Darah beku 40 hari. Dari darah beku tadi tu dijadikan mudrah. Seketul daging. Mudrah dia panggil. 40 hari air mani, kemudian jadi darah, dia beku, kemudian jadi seketul daging. Cukup 4 bulan, Allah Ta'ala utuskan malaikah. Lepas tu Allah Ta'ala perintah wa yu'maru bikatbi arba'i kalimat tu lah. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun tu. 40 hari. Allah Ta'ala utuskan malaikat, tiupkan roh. Ini cerita-cerita asbab dah ke ni. Daripada air mani Tuhan jadikan darah beku. Daripada darah beku Tuhan jadikan daging mudrah. Tuhan perintah malaikat yang tiupkan roh. Tuhan perintah malaikat catat 4 perkara. Tuhan perintah malaikat. Jadi Tuhan tak boleh buat sendiri ke? Kan dalam hadis tu kan, Allah Ta'ala utuskan malaikat meniupkan roh. Lepas tu wayuk maru, dan diperintah bikatbi arba'i kalimat, dengan menulis 4 perkara. Bikatbi wa yu'maru bikatbi arba'i kalimat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun tu 4 perkara. Jadi Allah Ta'ala utuskan malaikat tiupkan roh. Allah Ta'ala perintah malaikat catat 4 perkara. Itu asbab zahir belaka tu. Semua tu af'alullah belaka. Mana kalau kita cerita malaikat, abang apa tu? Cerita makhluk. Cerita perbuatan makhluk. Salah ke cerita perbuatan makhluk? Salah punya kok mana? Tapi hakikatnya adakah perbuatan malaikat? Allah perintahkan malaikat, Allah tak boleh buat ke? Allah perintah malaikat pada zahir saja. Gerak dia malaikat adalah af'alullah, itu pegangan kita. Tapi nak ceritanya malaikat adalah cerita makhluk. Cerita pula kita cerita makhluk. Salah ke? Tak ada salah. Tapi perbuatan malaikat ke, perbuatan kita ke, hakikatnya af'alullah. Perbuatan Allah. Hakikatnya qada dan qadar Allah. Tapi percakapan kita makhluk. Malaikat pun makhluk. Saya sebut ni kenapa? Macam sebut sebelum ni lah. Karutnya ajaran aku buat, makhluk buat, terbang iman. Siapa yang terbang imannya? Orang cakap tu, orang ceramah tu terbang iman. Sebab dia cakap aku juga. Dia cakap makhluk juga. Dia yang terbang iman. Lepas tu siapa lagi terbang iman? Hak minat mengaji seumpama tu lah. Hak ramai-ramai ribu tu, hak tu terbang iman tu. Dia nak terbang iman. Aku buat, aku belajar, aku amal, aku terbang iman. Siapa tu? Siapa terbang iman? Orang yang mengajar tu dan orang yang belajar dengan dia. Kita dah cakap aku cakap asbab. Perbuatan makhluk perbuatan macam mana? Cakapan asbab. Apa makhluknya? Malaikat tiupkan roh, malaikat catat 4 perkara. Allah perintah. Jadi Allah perintah, Allah tak boleh buat. Allah perintah hanya pada zahir, tapi gerak diam malaikat adalah af'alullah, bukan gerak diam kita saja af'alullah.
Malaikat mencatat 4 perkara. Catatan malaikat 4 perkara itulah af'alullah. Malaikat mencatat 4 perkara tu, itulah af'alullah. Orang yang mengaji salah bahasa mana ni? Kita menulis. Bila kita ambil pen kita tulis, bila tangan kita bergerak, maka pen kita pun bergerak. Pada ni, tangan kita bergerak, tangan bergerak, pen pun bergerak. Bila pen bergerak, keluar tulisan daripada dawak pen. Kena ingat. Gerakkan tangan af'alullah. Gerakkan tangan af'alullah. Lupa pada af'alullah, syirik. Ni lama dah saya dengar ajaran karut seumpama ni. Bila tangan bergerak, pen pasti bergerak. Pen bergerak bukan turut tangan. Pen bergerak adalah af'alullah. Ingat, pen bergerak bukan kerana turut tangan. Af'alullah. Keluarlah dakwah. Keluarlah tulisan. Tulisan tu bukan dakwah yang jadi tulisan. Af'alullah. Ingat Allah. Dia ajar anak murid dia gitu. Lupa je kepada Allah, syirik. Pening jawapan dia. Dan memang bila kita ambil pen, kita bismillahirrahmanirrahim. Kita bacalah bismillah. Kita pun tulis. Pegangan kita memang gerak diam tangan, gerak diam pen, af'alullah. Keluar tulisan untuk af'alullah, bukan dakwah yang buat tu pegangan. Tapi hati kita ingat ke tak? Ketika catak tu, tanganlah yang mencatat. Tangan pula kita gerakkan pen. Pen bergerak kerana tangan bergerak. Di mata pen itu dakwah banyak, maka keluarlah tulisan. Ingatan hati kita makhluk lah. Lupa akan Allah, syirik dia bubuh. Ni tak tahulah apa cerita lah. Tapi minat juga orang hak syirik, hak kat ni, hak siapa syirik terbang imam ni. Itu pegangan. Percakapan asbab. Masa sebut tadilah malaikat, Allah utuskan malaikat, Allah perintah malaikat. Fayursalu alaihil malak. Fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi katbi arba'i kalimat. Ingat hadis tu. Fayursalu alaihil malak. Fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi katbi arba'i kalimat. Bi katbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wasakiyun aw sa'idun. Fayursalu alaihil malak, diutuskan ke atasnya akan malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, dan meniup oleh malaikat padanya akan ruh. Wa yu'maru bi katbi arba'i kalimat, dan diperintah akan malaikat tulis 4 perkara. Itu hanya cerita asbab, cerita makhluk. Tapi hakikatnya af'alullah, qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada air mani Tuhan jadikan kepada darah mudrah, dan baru dijadikan alaqah, ini seketul daging. Ini hak asal kejadian kita. Asal kejadian manusia Nabi Adam AS adalah daripada tanah, dan asal kita sini ada daripada air mani, kemudian daripada darah beku, kemudian daripada seketul daging. Cukup 9 bulan, cukup ini 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, terbentuklah rupa kejadian manusia. Kemudian dilahirkan manusia. Itu asal kejadian kitanya. Dan tiada ada baginya bagi manusia pendengar, dan tiada pengetahuan, dan tiada penglihatan, dan tiada hidup, dan tiada kekuatan. Kemudian dijadikan bagi manusia segala yang tersebut. Mana dijadikan pada manusia ni? Pendengar, pengetahuan, penglihatan, penglihat, hidup dan kekuatan. Pendengar di sini ni sifat samuk tu lah. Sifat samuk tu. Mana asalnya seketul daging ni tak ada apa pun. Akhirnya Tuhan pun jadilah sifat manusia. Kemudian hak dalam kandungan ni, bilakah Tuhan jadikan pendengaran? Pendengar ni mana? Pendengaran sifat sama. Dia panggil pendengar. Pada ni. Pendengar ni kalau kaedah sifat 20 kau, hak huraian pada ibakurah lah. Samuk tu sifat pendengar.
Lepas tu ilmu sifat pengetahuan. Basar sifat penglihatan. Jadi asalnya tak ada pendengaran, tak ada pengetahuan, tak ada penglihatan, tak hidup dan tak ada kekuatan. Allah jadikan sekalian tu. Allah jadikan. Cuma Allah jadikan tu bila wallahu alam lah. Orang mengaji sains dia tahu dah. Dalam bab perubatan ke dia tahulah. Mana dalam kandungan tu, dalam kandungan 7 bulan ke 8 bulan kira lah. Mana di budak tu ada tak sifat pendengaran? Pendengaran dia ada ke tak? Sebab hak lahir ni dia panggil apa? Peramatang dia panggil tak? Hak lahir awal tu kan. Lahir awal mana? Lahir awal ni 8 bulan. 8 bulan tau. 7 bulan ada. 7 bulan ada. Lahir 7 bulan tu ada tak sifat pendengaran? Ada tak? Tak tahu kita ni. Ada tak sifat pendengaran? Jadi bila kau Tuhan letak sifat pendengaran kepada anak dalam kandungan? Bila? Umur berapa? 4 bulan ditiupkan roh. 4 bulan ditiupkan roh. Kemudian lama-lamanya terbentuklah rupa manusia. Asalnya daging seketul, akhirnya ada bahagian kepala, ada bahagian tangan, ada bahagian kaki. Walaupun tak sempurna lagi, tapi sudah ada rupa manusia. Sudah ada rupa manusia dia panggil. Mana sudah ada rupa lah manusia ni. Mana masa tu Tuhan letak tak lagi tak sifat pendengaran, sifat penglihatan, kekuatan. Kalau ada kekuatan, budak ni boleh bergerak lah. Tahu? Budak bergerak tu mana bergerak dia tu. Hak kata budak tunja apa ni? Yalah kan? Dia kata budak tunja. Kaki budak mana budak tu sudah ada kekuatan. Ada kudrah. Kudrah ni, kekuatan ni kudrah lah. Budak ni memang hidup dah. Tapi dia boleh tunja tu. Tunja panggil dah. Dia boleh tunja perut ibu dia tu. Kenapa? Kerana Tuhan letak dah kekuatan. Sebelum tu tak ada apa sekaranya. Tuhan jadikan kemudian. Mana sama ada pendengaran ke, penglihatan ke, hidup ke, kekuatan ke, semua tu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan letak kepada kita. Hak asalnya tak ada, hanya daging seketul sahaja asal kita. Hak ada di kita semua ni adalah datang daripada Allah yang jadikan. Kita boleh dengar kemudian, kita boleh lihat kemudian, kita boleh gerak diam. Kenapa? Kerana Tuhan letak kekuatan di kita. Mari mana semua tu? Mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan letak di kita. Ini cerita sebab belaka ni. Tapi hakikatnya boleh dengar, boleh nampak, boleh gerak, boleh diam, semuanya adalah af'alullah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ni kita boleh dengar ni, suara speaker ni, af'alullah, bukan gegendam telinga kita. Kita boleh nampak terang. Af'alullah bukan biji mata, bukan cermin mata, bukan cahaya lampu. Kita boleh gerak diam ni bukan kerana kekuatan yang Tuhan jadi pada kita. Semua itu ada af'alullah, perbuatan Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan. Tapi di basirah kita tidak ada, melainkan hak kita. Hak kita lupa akan semua itu dijadikan oleh Allah. Akhirnya tidak mensyukuri akan nikmat yang Tuhan jadikan di kita. Sebab apa? Sebab kita lupa akan apa yang diri kita ni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua tu hakikatnya datang daripada Allah. Allah yang jadikan. Kita tak ada apa seperkara pun di kita. Walaupun Tuhan jadikan sifat pendengaran, penglihatan pun semua, boleh dengar, boleh lihat, boleh gerak diam, kesemuanya adalah af'alullah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat diri kita. Kita mengetahui hakikat diri kita, barulah kita boleh
pelihara hati kita daripada sifat membesarkan diri, sifat takabur, dan bahawasanya mengerasi akan dia, akan manusia oleh penyakit. Terkadang sakit ia dengan tergagah, dan lapar ia dengan tergagah. Sakit dengan tiada kehendak. Memang tak ada kehendak kitanya. Tuan jadi sakit. Itulah kita. Sebab masa sakit tu, sakit ni, sakit tu, sakit ni. Pada ni. Lepas tu nak sombongnya kat mana? Tuan jadi sakit. Tuhan jadi kita ni lapar, dahaga, macam-macam. Hak berlaku di kita ni. Siapa masa tu Tuhan nak tarik. Tapi kita nak sambung ke mana? Itu hakikat diri kita yang lemah. Tuhan beri sihat, Tuhan beri sakit pula. Tuhan beri kekuatan, Tuhan tarik kekuatan, jadi lemah kita. Dulu kita rasa okey aja, sekarang kita rasa dah pening kepala, lengah di situ, lengah di sini, sakit orak, sakit pinggang, sakit itu, sakit ni. Tidur pun tak sama dah dengan dulu, makan pun tak sama dah dengan dulu. Tuhan tarik dah ke dah. Itu hakikat diri kita. Semuanya terserah kepada Allah. Kita nak sombong ke mana? Kalau hak kita belaka, kita nak jadi kita nak sah, kita boleh kawal diri kita. Boleh kawal. Jadi macam ni Firaun Namrud tu, tak pernah sakit, tak pernah demam pun. Nak sabar nak sombong. Tak pernah sakit, tak pernah demam. Tu dia jadi Tuhan tu. Dah kita tak sakit, tak demam. Tuhan tu virus COVID hak halus tu pun. Hara dah kitanya. Nak duduk mana kita? Duduk mana kita? Itu hakikat diri kita yang lemah. Semua yang ada datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu untuk kita memelihara hati kita daripada sifat membesarkan diri, sifat takabur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.